أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah, bersama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini setelah sekian lama kita bercuti. Cuti lah kot nak mengaji macam tu juga, ya. Mengaji macam tu juga nak. Kau 4 bulan cuti apa benda tak buat, makan tidur ya. Masjid tak ramai boleh masuk dah. Sekarang alhamdulillah dah boleh masuk. Agak-agak 3 bulan 4 bulan ni yang lalu dah buat apa agak-agak. Tak main masjid, nak main masjid pun tak boleh. Nah ni baru boleh masuk kan. Sebelum ini apa benda yang kita buat di rumah, ya. Jadi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang dah dapat pada kita. Pada pagi ini insya-Allah saya akan sentuh berkaitan dengan suatu perkara, berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara wa fir minal majzum kama tafirru minal asad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu minasy-syirk wa ma minna walakinna Allah yuzhibuhu bit-tawakkal. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini berkaitan dengan satu kisah yang dikaitkan dengan kecelakaan ataupun berkaitan dengan kesialan ataupun berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi yang dikaitkan dengan sesuatu perkara. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, apa yang akan saya sentuh pada pagi ini sama-sama kita kongsi, sama-sama kita nak ingatkan, iaitu berkaitan dengan satu istilah yang disebut sebagai istilah at-tayyar. Sekali lagi kita tengok apa makna at-tayyar. Saya rujuk di antaranya dalam kitab Bahrul Mazi, Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, berkaitan dengan ba ma jaa fi at-tayyarah. Apa yang dikatakan tayyar? Tatayyar. Berdasarkan kepada kitab ini menyebutkan bahawasanya yang dikatakan tatayyar itu adalah apa? Tengok untung. Tengok untung.
Apa makna tengok untung? Ketahuilah kiranya ya saudaraku adalah menengok untung dan nahas. Saya ambil kitab ayat dia dulu, nanti saya terangkan. Pengarang menyebutkan, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi sebutkan apa? Yang dikatakan at-tayyar itu adalah apa? Menengok untung dan nahas. Apa makna menengok untung dan nahas ini? Menengok, menilik, sama ada ianya baik ataupun sama ada ianya buruk. Lebih mudahnya lagi, nak melakukan sesuatu perkara, tengok dulu, menengok dulu, baik ataupun tidak baik. Nanti kita akan tengok apa yang berlaku. Kisah ini ataupun riwayat ini berkaitan dengan amalan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab Jahiliyah ini, pelakuan yang mereka lakukan dalam nak melakukan sesuatu perkara, dalam nak melakukan sesuatu amalan, dalam nak melakukan sesuatu perbuatan ataupun majlis, dia akan menelek terlebih dahulu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah? Pertama sekali, bagaimana cara mereka ini melihat sama ada ianya untung baik ataupun untung nahas, untung buruk. Nak tengok sama ada perbuatan yang dia nak buat itu boleh buat ataupun tidak, nak jalankan ataupun tidak, dia akan tengok kepada keadaan ini. Pertama sekali dia katakan, tengok nahas pada orang Arab itu beberapa macam jua. Masyarakat Arab Jahiliyah dulu. Kita nak cerita ni masyarakat Arab Jahiliyah dulu, bukan sekarang. Ni senang ceritanya, kita nak cerita sejarah dulu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah terdahulu, antaranya pergi ke sarang burung. Pergi ke sarang burung, terutama sekali disebutkan kat sini, burung yang dalam sarang berkenaan ada anak. Maknanya mungkin burung yang sedang menetas dan sebagainya. Dah menetas, belum boleh terbang lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan kejutkan burung berkenaan dan mereka akan melihat ke mana burung itu akan terbang. Isyaratnya andai kata burung berkenaan itu terbang ke arah kanan, maka yang menengok burung tadi, bila kanan, apa tanda dia? Boleh buat. Ni alamat baik ni. Kalau burung itu terbang pergi ke sebelah kiri, ni tak baik ni, tak boleh buat ni. Bila burung itu pergi tegak saja, itu pulanglah, nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Ataupun dia pergi kejut sarang burung berkenaan, tengok-tengok burung tu anak-anak dengan mak-mak dia mati habis. Dia kejut. Itu wallahu alam lah. Sebab dalam kitab ni dia sebut 3 arah saja. Ke kanan, ataupun ke kiri, ataupun straight. Itu yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Kerana disebutkan di sini oleh pengarang, saya ringkaskan panjang cerita dia. Apa yang disebutkan oleh pengarang, amalan masyarakat Arab terdahulu, mereka menjadikan burung ini sebagai satu signal untuk melakukan sesuatu perkara, sama ada nak buat ataupun tak nak buat, nak tinggalkan tak boleh buat, ataupun yang ketiganya terpulang. Berdasarkan kepada apa yang mereka lihat, apa yang mereka perhatikan daripada burung yang keluar daripada sarang tadi. Dan disebutkan juga dalam masyarakat Arab berkenaan, mereka cukup memandang berkaitan dengan hal ehwal burung ini.
sebagai suatu petanda untuk mereka melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu majlis, ataupun apa jua yang mereka nak lakukan berdasarkan kepada perihal burung yang keluar daripada sarang tadi. Dan juga disebutkan berkaitan dengan hadis tadi, kata Nabi SAW berkaitan dengan maksudnya, la adwa, tidak ada berkaitan dengan penyakit yang berjangkit. Ini pun banyak salah faham berkaitan dengan maksud bagi hadis ini. Wala tiyarata, dan tidak ada berkaitan dengan sial ataupun tanda-tanda sial. Wala hammata, tidak ada kaitan dengan apa? Dengan burung-burung. Wala safara, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Sekarang bulan apa? Bulan Safar. Nanti akan timbul beberapa persoalan nanti. Bila saya akan tanya nanti, jangan jawab kuat-kuat. Jawab pelan-pelan aja. Sendiri saja dengar. Ataupun hati sendiri saja dia dengar. Nanti akan timbul beberapa soalan, saya akan tanya. Jawablah sendiri-sendiri. Jangan kuat-kuat sangat, nanti kawan tahu. Ya, ini soalan ini, jawapannya jawapan sulit. Jawapan hanya dijawab oleh diri sendiri saja. Okey. Yang disebutkan tadi berkaitan dengan burung, berkaitan dengan keputusan nak melakukan sesuatu perkara itu yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Pusing balik dalam masyarakat Arab Melayu. Arab Melayu lah kita ni nak. Ya? Arab Melayu kita ni. Kembali kepada masyarakat Melayu ini, Melayu Islam. Ya, sebab kita bila sebut Melayu itu orang Islam, tafsiran dia. Okey, sebab tu orang sebut orang Melayu. Bila sebut orang Melayu ni orang Islam. Okey, saya tambahlah Melayu Islam. Satu persoalan, adakah apa yang berlaku kepada masyarakat Arab tadi berlaku dalam masyarakat Melayu kita? Nak melakukan sesuatu perkara, tengok kepada sesuatu, oh ini tak boleh buat ni. Antara persoalan yang saya nak sebutkan di sini, contohlah saya kata soalan tadi itu, adakah di set dalam minda kita ini, bila sampai sahaja bulan Safar, banyak aktiviti-aktiviti yang terpaksa ditangguhkan. Nak kahwin tak boleh. Ya, nak buat kenduri tak boleh. Nak buat rumah tak boleh. Nak masuk rumah baru tak boleh. Disebabkan apa? Disebabkan sekarang ini bulan Safar. Soalan saya tadi, masing-masing pekat jawab. Adakah ada dalam pemikiran kita ini bila sampai saja bulan Safar, aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan tadi, nikah kahwinnya, hatta beranak sekalipun, tahu beranak? Tak tahu beranak bersalin. Adakah pelakuan-pelakuan perbuatan yang disebutkan tadi berkaitan dengan masuk rumahnya, berkaitan dengan apa ni, walimahnya, kenduri kahwin dan sebagainya? Adakah masih lagi ada dalam kepala, ni bulan Safar ni tak boleh buat ni. Nah, itu saya katakan tadi, persoalan saya lontarkan. Adakah tidak dalam kepala kita? Ni bulan Safar ni tak boleh ni. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, adakah ada dalam pemikiran kita bila mana tengah-tengah makan, pinggan jatuh. Ni tengah minum ni kan, pam jatuh ke bawah. Jatuh saja pinggan tersebut ke bawah, pam sampai ke kepala.
apa yang difikirkan dalam kepala. Okey. Tengah duduk-duduk kan, tengah kuliah kan, tiba-tiba kening bergerak. Apa tandanya? Balik rumah sekejap lagi, tengok-tengok sama-sama kita buka pintu, ramai-ramai pun masuk. Apa yang first kali sampai ke kepala otak kita? Sebelum sampai rumah, ramai-ramai ikut tadi. Sebelum ramai-ramai, biar awak dulu. Balik sekejap lagi, lalu dekat lorong nak sampai rumah, tiba-tiba biar awak zap lalu. Apa yang timbul dekat kepala? Sekarang jangankan biar awak, tuan-tuan. Buaya pun dah lintas jalan, tuan-tuan, sekarang. Buaya dah lintas jalan sekarang ni, baik-baik. Jangan kata, tu biar awak je, tengok-tengok buaya. Boleh tahu. Kita tukar, biar awak tadi tukar dengan buaya. Nak balik sekejap lagi, tiba-tiba buaya melintas jalan. Apa benda dalam kepala kita? Dah ada jawapan tak? Saya ada jawapan ni, saya nampak ni mesti satu kepala ada jawapan semua ni. Semua ada jawapan. Ini. Sebab tu saya tak tanya. Jawapan itu, kita jawab sendiri. Sebab perkara-perkara ini saya sebut ni, sebab dulu memang kita ini yang disetkan dalam kepala kita. Wallahualam. Mari mana tak tahulah. Berkaitan dengan jatuh pinggan ataupun something yang jatuh ataupun tengah menjahit, tiba-tiba jarum apa? Cok. Ini yang jahat ni apa ni? Ketika tengok drama swasta. Drama swasta. Apa ceritanya? Anak tengah drive. Telefon, mak ni nak balik kampung ni. Tengah drive balik kampung. Mak tengah menjahit. Menjahit. Tiba-tiba tercucuk jarum itu, pak, kena jari. Apa yang dilakukan oleh mak dia? Apa yang terlintas di kepala mak dia? Dan pada masa yang sama, director pun action. Apa dia buat? Anak tadi kemalangan sebagai contoh. Apa benda ni sebenarnya ni? Apa benda yang saya nak cerita pagi ni? Adalah berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, berkaitan dengan amalan dalam masyarakat Arab. Dia kaitkan sesuatu itu, apa yang terjadi di depan dia, dengan menyebut, dengan mengiktikadkan, dengan menganggarkan bahawasanya apa yang akan berlaku selepas daripada apa yang dia nampak. Ataupun petanda bagi yang dia ada, maksudnya tadi, bila sebut saja jarum tercucuk pada jari, petandanya apa? Petandanya petanda buruk. Ataupun berkaitan dengan cawan yang pecah, pinggan yang pecah, ataupun disebabkan oleh biawak ataupun buaya melintas jalan, ataupun disebabkan oleh rama-rama masuk dalam rumah, kita menjangkakan something. Maknanya apa yang berlaku dalam masyarakat Arab terdahulu, apa yang dia nampak itu akan menjadi keputusan sama ada dia nak buat ataupun dia tinggalkan sesuatu amalan tersebut. Bila mana dia nak pergi ke sesuatu tempat, nak pergi meminang ke, nak pergi apa ke, apa tujuan dia, tiba-tiba rombongan berkenaan dilintasi oleh binatang. Saya tak bagi contoh tadi, biawak sebagai contoh. Maka dia mengatakan ini alamat tidak baik ni, jom kita baliklah. Takutkan nanti peminangan ditolak ke, ataupun kalau pergi juga nanti, ya, deal awalnya 10,000. Tengah-tengah majlis tahu bapak pengantin kata tak jadilah 10,000. PKP punya pasal 20,000. Nak tunggu, tak nak tunggu balik. Maka dalam majlis ahli yang pergi ni, itulah tadi aku cakap, suruh balik, aku tak nak balik. Kan kita nampak tadi biawak melintas jalan tadi,
Tengok apa dah jadi majlis sekarang, daripada 10,000 dah jadi 20,000. Dia akan menjadi desakan kepada akidah kita bila mana perkara itu betul-betul berlaku. Itulah aku cakap. Pinggan dah pecah. Cawan dah berderai. Alamatnya apa? Jangan pergi ke mana-mana hari ini. Kalau kita menggantungkan perbuatan tersebut dengan apa yang berlaku, sebenarnya itulah yang disebut, yang dilakukan oleh masyarakat Arab, yang disebut tatayyur. Rujuk kepada pandangan berkaitan dengan apa yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, perbuatan-perbuatan sedemikian merupakan perbuatan syirik. Syirik tersebut syiriknya syirik khafi, ataupun disebut berkaitan dengan syirik kecil. Sebenarnya dalam kehidupan kita banyak syirik kecil. Jangan kita ingat syirik ni hanya menyembah tukung, menyembah berhala. Salah satu yang terpampang dekat ni tadi. Keluar rumah saya ke? Riak. Riak salah satu daripada syirik. Jangan tak tahu, jangan tiba-tiba baru ni, ya ke riak pada syirik? Ya. Kenapa perlakuan yang dikatakan riak itu sebagai syirik? Kerana kita melakukan sesuatu perbuatan itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana benda lain, syirik. Jadi perbuatan yang saya ceritakan tadi, kita menggantungkan sesuatu keputusan nak kita lakukan itu berdasarkan kepada apa yang berlaku. Lintasannya biawak, masuknya apa sahaja yang menunjukkan kepada keburukan ataupun kebaikan. Bukankah itu kita memalingkan daripada qada dan qadar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah sesuatu yang akan berlaku itu disebabkan oleh perkara berkenaan? Adakah musibah itu akan berlaku disebabkan oleh pinggan ataupun cawan yang pecah? Adakah musibah itu akan menyebabkan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cederanya ataupun apa jua yang berlaku di depan kita, seolah-olah ianya adalah sebagai penyebab kepada apa yang akan berlaku. Itu satu contoh yang cukup kecil, yang kadang-kadang kita menganggap ianya tak ada apa pun. Dia ada beza dengan petua, ya. Dia ada beza dengan insting. Dia ada beza dengan sixth sense. Gerak hati. Gerak hati. Benda ini dia akan mengganggu akal kita, dia akan mengganggu perasaan kita. Perkara pertama untuk kita elakkan perkara ini, baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Saya nak baca dulu doa ini. Semoga sama-sama tuan-tuan boleh ikut. Sama-sama kita boleh jadikan ianya sebagai satu amalan kepada kita, ya. Antara doa berkenaan yang disebutkan, yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Okey, saya akan baca, tuan-tuan sama-sama ikut. Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Okey, doa berkenaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengelakkan benda ini sampai dekat hati kita. Mungkin akan sampai sebab mungkin dah kita dah sebut. Kita dah kata, ini kalau ramah-ramah masuk ni, apa tanda ramah-ramah masuk dalam rumah? Apa tanda dia? Boleh kongsi sikit lah, saya ni orang muda lagi ni, baru belasan tahun. Tak tahu sangat. Ramah-ramah masuk rumah apa? Sebab saya pernah tanya, katanya, ada orang nak datang rumah tak? Belum datang lagi.
Ada yang tambah. Sambil-sambil dia jawabkan ramai-ramai, ada yang tambah. Orang jauh datang ni. Ada lagi yang tambah. Ada peminangan nak datang ni. Ramai-ramai tu tambah. Ramai-ramai tu cantik sikit. Masuk dalam rumah. Nak minang apa dalam rumah tu semua jantan belaka. Ni zaman 3 Abdul dah tak ada sekarang ni. Kalau zaman 3 Abdul ada, ya. Perempuan datang meminang lelaki. Tengok-tengok ramai-ramai masuk rumah cantik, terbang. Daripada pintu depan, pusing sampai ke dapur. Ni orang jauh nak datang ni. Ini peminangan nak datang ni. Kena kemas rumah cepat. Contoh. Itu yang berlaku. Ataupun berkaitan dengan kening bergerak. Okey. Jadi maknanya kita nak sebutkan di sini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bila mana benda-benda itu sampai ke hati kita, Nabi ajarkan kita doa berkenaan. Nabi kata apa? Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikanmu, ya Allah. Maknanya apa nak sebut? Apa yang berlaku itu, andai kata ianya untung baik ataupun teleknya telek baik. Apa telek baik? Di antaranya yang menyebutkan, ada yang mengatakan gatal apa? Gatal tangan. Gatal pula sebelah kiri pula, sebelah kanan pula. Apa tanda dia tu? Ini nak dapat duit ni, mana ni? Tak apa duit daripada kerajaan dapat ni, bantuan apa benda nak dapat lagi ni. Sebulan ni gatal aja. Pergi ke doktor, doktor kata, "Ji, ini gatal sebab penyakit ni, bukan gatal sebab nak dapat duit. Gatal penyakit ini." Okey? Maknanya apa jua yang berlaku, sandarkan kepada Allah. Allah sebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam doa ini, Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikanmu, ya Allah. Walaupun petanda itu petanda yang baik, maka ianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dah belajar dalam apa? Kita dah belajar berkaitan dengan qada dan qadar, ketentuan Allah yang baik ataupun ketentuan Allah yang buruk. Semuanya daripada Allah, bukan kerana gatalnya tangan kita. Bukan kerana rama-rama masuk dalam rumah. Bukan kerana biawak yang melintas. Bukan kerana jarum yang cucuk pada tangan. Bukan kerana yang lain yang dilihat. Sebaliknya segala kebaikan itu, ianya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa berikut, wala tayra illa tayruka. Dan tidak ada sebarang kesialan illa tayruka, kecuali yang telah engkau takdirkan. Maknanya apa jua yang berlaku, disebabkan kita nampak sesuatu berlaku itu, kemudian berlaku kepada kita sesuatu benda yang buruk, ianya tidak ada kaitan dengan apa yang kita nampak. Sebaliknya ia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha ghairuk, dan sudah pastilah tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau, ya Allah. Jadi maknanya dalam doa ini nak sebutkan apa jua benda itu, sama ada ianya baik ataupun ianya buruk, ianya berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah. Bila mana sampai ke hati kita doa, ya Allah, tidak ada perkara yang lebih baik melainkan apa yang telah engkau tetapkan. Tidak ada benda-benda yang buruk melainkan apa yang telah engkau takdirkan. Sesungguhnya engkaulah yang layak disembah. Tidak ada yang lain yang layak disembah melainkan engkau, ya Allah. Maknanya nak bawa hati kita ini supaya kita ini
bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita nak melakukan sesuatu perkara, Nabi SAW ajarkan kita apa? Di antaranya berkaitan dengan salat sunat istikhar. Istikharah ni kena tengok juga. Ada keadaan dia, ada suasana dia. Kalau kita dah cenderung kepada sesuatu, tak boleh nak istikharah. Hati kita akan cenderung. Itu bab istikharah. Jadi maknanya, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan sesuatu perkara, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu perkara, macam saya sebut dulu. Saya rasa saya pernah sebut hadis ini, saya rasa. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan esoknya nak buat kenduri. Yang saya kata lambung pakaian pengantin naik atas bumbung tu. Kalau tak silap lah, kalau tuan-tuan ingat lah, kalau tidak saya. Saya tambah, saya kata apa? Jangankan lambung pakaian pengantin, lambung dengan pengantin dengan bapak pengantin, mak pengantin sekali atas bumbung pun, kalau kata hujan nak turun, hujan akan turun. Sebab hujan dia tak ada kaitan dengan pakaian pengantin, mak bapak pengantin. Bila Allah takdirkan hujan turun, turun. Walaupun baru saja tengok laporan kaji cuaca kata esok terang benderang, tak hujan. Tengok-tengok hujan, bohong sungguh dia orang kata. Tidak. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Patah balik kat sini. Jadi maknanya dalam hadis ini, dalam doa ini, baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita segala-galanya bergantung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut perkara berkenaan, timbullah kita berkaitan dengan salah satu yang disebut. Sebab perkara yang dikatakan bulan Safar ini saya katakan tadi. Sebab disebutkan dalam hadis berkaitan dengan kesialan. Maknanya Nabi SAW sebutkan, bila sebut saja bulan Safar, tidak ada yang dikatakan sialnya. Nak buat majlis kahwin, buatlah. Nak akad nikah, buatlah. Dah boleh nikah, dah boleh buat akad nikah dalam masjid nak. Dulu penuh dekat pejabat agama. Kebetulan hari itu saya pergi jumpa Ustaz Muaz, PPD Melaka Tengah. Kan kalau dekat pejabat Ustaz Muaz tu, kalau mudah pergilah, saya ada seti pengantin kat sebelah tu. Selepas akad nikah, tu dia punya pelamin dia, duduklah kat situ. Okey. Dan jangan tuan-tuan ada rasa curiga bila dia bagi tahu akad nikah di pejabat agama. Sebab satu ketika dululah ketika mana zaman-zaman jahiliah dulu, akad nikah di pejabat agama, apa dia datang dalam kepala dia? Dan akad nikah, ya. Akad nikah kat mana? Pejabat agama. Apa benda dalam kepala? Cuba bagi tahu. Apa benda bila sebut akad nikah kat mana? Akad nikah kat pejabat agama. Dia masuk dalam kepala apa? Ini burung terbang ke kiri ni. Ini tak baik ni. Ini mesti kena tangkap, basah ada tangkap. Macam-macam. Masuk dalam kepala. Sekarang, berapa ramai pasangan yang kahwin di pejabat agama? Relax je. Ini satu ketika dululah. Satu ketika dulu. Bila sebut kahwin di pejabat agama, benda yang negatif saja masuk dalam kepala. Masuk. Ni kena tangkap. Lepas tu tanya pula, kena tangkap kat mana? Bila kena tangkapnya? Siapa yang menangkapnya? Itu kita kadang-kadang, itu yang kita nak carinya. Tapi sekarang pejabat agama berapa ramai dah kahwin di pejabat agama. Tak ada masalah apa pun. Okey. Jadi itu tanggapan. Okey. Jadi buatlah, tak ada masalah. Jangan kaitkan dengan bulan Safar. Tidak ada sialnya dalam bulan Safar. Itu yang berlaku, yang disebutkan berkaitan dengan amalan-amalan berkenaan. Tidak ada kaitan pun dengan bulan Safar. Tak ada kaitan. Nak buat kenduri, buatlah. Nak akad nikah. Tapi sekarang tak boleh buat kenduri lagi. Jangan buat pasal. Boleh dengan syarat, selepas makan tuan rumah ulur seorang 1,000. Dalam sampul tu kan. Sambil-sambil bagi buah tangan.
Dalam plastik bag tu dia beritahu, ni Ji, ni 1,000 ya. Standby siap-siap. Pak, 1,000. Tunggu kat depan, polis keluarkan kompang. On the spot, tunai, bayar. Okey, itu peraturan kita lah. Peraturan. Itu yang pertama, tentang bulan Safar. Yang keduanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang disebutkan, bila mana disebutkan bulan Safar, akan berlakunya yang disebut tentang sial-sial tadi ini, timbul berkaitan dengan macam mana nak buang sial berkenaan, maka timbullah berkaitan dengan perbuatan mandi Safar. Mandi Safar. Mandi Safar ini, saya baca kajian daripada Profesor Ku Kai Kim. Dah meninggal dah. Pakar sejarah. Kalau tengok Ku Kai Kim ni di antara pakar sukan juga. Apa dia kata? Berkaitan mandi Safar ini dia katakan berlaku di mana, bukan sekadar disebut mandi Safar, pesta mandi Safar. Ku Kai Kim sebut berlaku di Tanjung Keling, Uganda. Tanjung Keling, Uganda. Sajalah ya, kita tengok balik. Apa yang berlaku pada zaman berkenaan, saya baca apa yang ditulis oleh Ku Kai Kim ini, tahun 1950-an. Mungkin tuan-tuan dah ada yang ada pada ketika itu, 1950-an. 1950-an bayar mak saya saja, 1950-an. Di sekitar Jasin dulu, penanaman getah cukup menjadi. Cukup hebat pada ketika itu, ekonomi getahnya cukup baik pada tahun 1950-an. Dan disebutkan rata-rata di sekitar Jasin berkenaan, masing-masing memiliki 2 ataupun 3 ekor lembu jantan. Bila mana ada lembu jantan, dia akan ada kereta lembu. Kereta lembu inilah yang akan membawa ahli rombongan pesta mandi Safar ini bukan sekadar daripada Jasin, bahkan seluruh negeri Melaka. Balik sekejap lagi, tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube. Kali YouTube aja. Tuan-tuan typekan Safar 1962 Finas, filem nasional. Dia buatkan satu dokumentari pendek berkaitan dengan Safar. Tuan-tuan boleh tengok suasana pada tahun 1950-an berkenaan, bagaimana rombongan kereta lembu berkenaan daripada mana-mana lokasi, yang ianya bukan pergi Lone Ranger, dia pergi berkumpulan, ada geng dia. Geng Korea Tanjung Minyak, pergi. Geng Kampung Rim, pergi. Geng Kampung Cohong, pergi. Geng Kampung Cincin, geng pergi. Ke mana? Tanjung Keling. Dia ada geng dia. Nak sebutkan apa di sini berkaitan dengan itu suasananya. Kalau tengok dalam video berkenaan lah. Apatah lagi kalau pada zaman berkenaan, tuan-tuan pernah tengok apa yang sedang berlaku pada waktu berkenaan, ataupun tuan-tuan sekali, puan-puan sekali, makcik-makcik sekali duduk atas kereta lembu berkenaan. Itu zaman dulu ya. Ini cerita zaman dulu. Dah jadi kenangan. Itu tuan-tuan lebih arif kalau tuan-tuan terlibat. Salah tak naik kereta lembu? Tak salah. Tak salah naik kereta lembu. Tak mahu sekarang orang makan nak cari nak naik kereta lembu. Kereta lembu pula dekat air keruh, dekat apa? Dekat kan air keruh kan ada kereta lembu tu kan. Tak tahu lembu tu dah pergi mana dah sekarang ni, dah PKP kan. Tutup habis semua. Teringat naik kereta lembu. Tapi yang jadi salahnya apa? Dia punya destinasi dia. Nak pergi dengan tujuan yang disebutkan berkaitan dengan pesta mandi Safar. Apa matlamatnya? Matlamatnya adalah dengan tujuan untuk membuang sial.
ataupun nak memartabatkan, ataupun nak defend diri daripada sihat. Bukan Tanjung Keling saja, mengikut Kukai Kim dia kata ada beberapa tempat lagi yang agak popular di Melaka, dia kata. Antaranya adalah Batu Gajah Pasir. Batu Gajah Pasir Memang. Ni Kukai Kim sebut ya. Bukit Gedung. Bukit Gedung. Ataupun Pengkalan Balak. Ataupun disebut Kelebang Besar. Ataupun juga disebut lagi Pulau Besar. Ini orang Cina buat kajian ni. Ini bukan orang Melayu buat kajian, orang Cina buat kajian. Maknanya apa? Berkaitan dengan pelakuan mandi safar ini, dia kata berlaku. Dan Majlis Fatwa Negeri Melaka, kalau tak silap saya dalam rujukan, diharamkan, dikeluarkan fatwa pengharaman berkaitan dengan pesta mandi safar 1980-an kalau tak silap saya. Dah keluar satu fatwa khusus berkaitan dengan perbuatan mandi safar, kalau tak silap saya pada tahun 1980-an. Dah keluar berkaitan dengan fatwa perbuatan mandi safar itu adalah termasuk dalam perkara khurafat. Jadi, apa yang berlaku berkenaan, ianya sebagai sejarah, sebab dikaitkan dengan hadis tadi, tidak ada sebarang kesialan, tidak ada sebarang kemudaratan, tidak ada disebabkan oleh burung dan sebagainya yang menandakan ianya ada sebagai satu kesialan. Yang mana perkara berkenaan, ianya menjadikan apa? Menjadikan amalan tersebut terikut-ikut dengan apa yang berlaku. Seperti mana kata Nabi dalam hadis kedua yang saya bacakan tadi, at-tiyaratu syirkun. Disebutkan dalam riwayat ini, Nabi ulang 3 kali. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa walakinallaha yuzhibuhu bitawakkal. Disebutkan kerana apa? Kerana inilah perbuatan-perbuatan yang disebut at-tayyarah ini akan menghilangkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini dan apa yang berkaitan dengan doa yang saya sebutkan tadi, ianya sudah pastilah sesuatu perkara yang diberikan perhatian oleh baginda sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terlibat berkaitan dengan perkara-perkara berkenaan, kerana ianya adalah salah di sisi agama kita, salah dari segi syarak kita. Kerana apa? Berkaitan dengan dalam hadis tadi yang saya bacakan tadi, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. 4 perkara, tidak ada sial, tidak ada benda kena mengenanya. Yang pertamanya, la adwa, yang disebut tidak ada penyakit yang berjangkit. Apa maksud ini? Yang kita duduk sekarang ini, sembahyang jarak, pakai mask, sanitizer, cek suhu, vaksin. Ini apa cerita sebenarnya ni? Ini adalah dengan tujuan untuk mengelakkan penyakit. Kata Nabi, tidak ada yang berjangkit. Apa yang menyebabkan ianya berjangkit? Kerana tabiat bagi manusia itu sendiri. Apa tabiatnya? Disebutkan dalam hadis baginda, saya tak ingat matan dia ada, yang menyebutkan bila mana berlakunya sesuatu penyakit pada satu tempat berkenaan, orang berkenaan dalam kawasan berkenaan tidak boleh keluar. Dan bila mana penyakit berkenaan berlaku di situ, orang dalam tak boleh keluar, orang luar tak boleh masuk. Ini yang disebutkan berkaitan dengan apa? Langkah pencegahan yang digariskan oleh Islam. Satu, berkaitan dengan apa?
berkaitan dengan penyakit yang Nabi sebut tidak ada penyakit berjangkit. Berjangkit itu disebabkan oleh apa? Perangai manusia. Sebab itu dia cukup marah bila mana pakainya gelang pink, merayau sana sini, masuk aircon safe, masuk. Sebab apa? Ini yang menyebabkan ejen kepada merebaknya, berjangkitnya penyakit berkenaan. Bukan sebab penyakit itu dia melompat sana sini. Daripada jemaah nombor 27, dia lompat pergi jemaah nombor 28. Nampak penyakit itu lompat pergi, zompang. Tidak. Yang berlakunya apa? Disebabkan oleh ejennya, iaitu manusia itu sendiri. Sebab itu larangan salam dan sebagainya. Itu salah satu ikhtiar kita. Saya dah jelaskan dulu saya rasa. Kenapa semeter dan sebagainya. Ini kira okey tuan-tuan. Selangor 1,5 meter tuan-tuan. Selangor 1,5 meter. Okey. Jadi maknanya ini. Kemudian berkaitan dengan vaksin. Vaksin ini kita kena faham. Apa maksud vaksin? Vaksin ini memanglah ceritanya. Kawan-kawan saya pun ramai. Bukan ramai lah. Bila campur-campur lebih dari 3 tu ramai lah. Tapi lebih ramai lagi yang vaksin. Yang tak vaksin ni kadang-kadang dia kaitkan dengan apa? Macam-macam teori keluar. Okey, apa yang berlaku sebenarnya? Vaksin ini memanglah ianya, senang ceritanya, dia adalah lebih kurang macam virus juga. Tetapi ianya dengan tujuan untuk protect diri kita daripada vaksin, daripada virus yang akan masuk sebagai protection kepada kita. Sebab itu kadang-kadang bila sebutkan perkara ni, golongan anti-vaksin ini, tuan-tuan type lah dekat internet, memang akan berjela-jela keluar. Cuma pada kita, saya ni sebagai orang awam, saya tak pandai bab-bab doktor ni, bab-bab perubatan ni saya tak pandai. Tapi macam mana timbulnya keyakinan bila mana pakar-pakar agama kita, pakar-pakar perubatan kita, orang-orang yang berkelayakan untuk bincang. Kita ini pada saya ni tak layak untuk, oh ini tak boleh ni vaksin ni. Sebab ianya diputuskan oleh siapa? Ianya diputuskan oleh orang-orang yang pakar dalam bidang dia. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanya. Bila orang dah bagi pandangan, ini sekian-sekian dia, kita ikut. Jangan kita ambil pandai kita. Wallahu a'lam, mungkin kita lebih pandai. Mungkin kita lebih tahu selok-belok penyakit dan sebagainya. Jadi maknanya, sebab itulah diwujudkan berkaitan dengan vaksin. Dengan tujuan apa? Untuk menjaga kita. Sebab tu dia punya tagline dia apa? Lindungi diri, lindungi orang lain. Nak protect kita dan juga nak protect kepada ahli keluarga kita. Jadi maknanya ini memanglah disebut sebagai ianya adalah sebagai harus. Tapi tuan-tuan kena ingat, dari sudut hukum, harus ini dia akan boleh berubah. Kita kena belajar yang tu, bab hukum. Harus ini, kita ada 5 minit lagi ya. Harus ini dia duduk tengah-tengah, harus ni. Harus duduk tengah-tengah. Harus duduk tengah-tengah. Di kanannya, kalau kata ianya ke arah yang wajib, harus dia akan berubah kepada keadaan kedua sebelah kanan, sunat, dan keadaan ketiga wajib. Kalau ke kiri harus berkenaan, kalau dia ke kiri makruh, selepas makruh apa? Haram. Harus dia tengah-tengah. Harus ini dia akan berubah keadaan dia, tengok kepada suasananya. Harus kita, maknanya boleh kita nak buat ataupun boleh tak buat, tapi harus ini keadaannya itu dia akan berubah mengikut suasana, mengikut masalah, mengikut apa yang ada. Jadi sebab itu para ulama sebutkan harus vaksin berkenaan. Memang ada fatwa daripada Indonesia mengatakan haram, tak boleh vaksin.
Kita rakyat Malaysia, kita ikut fatwa yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Para mufti kita mengatakan ianya harus. Tetapi dia akan memberikan banyak kesan. Sama sekarang ini bukan kalangan penyewa awam pun ramai. Di Melaka ini pun yang enggan vaksin pun beratus orang juga cikgu. Di Selangor jangankan cikgu, di Selangor ataupun negeri mana, guru-guru takmir, guru-guru agama negeri dan juga pegawai-pegawai syarak, Sultan dah panggil untuk vaksin. Jadi maknanya kat sini kita terbuka lah, ya, kita terbuka. Jangan kita sandarkan pula ambil vaksin pun mati. Ada tu kawan saya, dia ceritalah, ada kawan saya tu keluar daripada pusat vaksin dos kedua, elok cucuk dos kedua, meninggal. Jadi dia dalilkan dengan yang perkara yang berlaku itu, aku tak nak vaksin lah. Kawan saya cerita dekat Pahang, ada yang sanggup pindah masuk dalam hutan. Sebab apa? Tak nak vaksin. Saya bawa bekalan beras masuk dalam hutan, lari diri untuk tak nak vaksin. Okey? Itu ikhtiar kita, tuan-tuan. Ikhtiar kita. Walaupun ada menyebutkan ikhtiar, banyak lagi benda ikhtiar. Nak makan bunga cengkeh, terpulang, tuan-tuan. Itu ikhtiar kita. Tapi apa yang disarankan oleh pihak kerajaan, pihak berwajib kita, vaksin. Ya, vaksinlah. Bukan makna sekadar orang kata apa, nak sebagai orang kata apa, ikhtiar kita yang boleh kita faham secara mudah. Yang boleh kita faham secara mudah. Kemudian itu berkaitan dengan penyakit. Sikit lagi, berkaitan dengan tidak ada sialnya, berkaitan dengan yang disebut ramalan, tidak ada sialnya berkaitan dengan burung hantu. Hamah ni burung hantu. Tengok pada burung hantu, dia nak pergi satu, dia dengar bunyi burung hantu berkata, tak boleh pergi ni. Maka dia membatalkan perjalanan dia. Dan juga Nabi sebut yang keempat, wala safara, tidak ada berkaitan dengan sialnya, berkaitan dengan bulan Safar. Kesimpulan yang pertama, tidak ada sialnya bulan Safar. Yang sialnya adalah manusia yang menyialkan bulan Safar. Boleh? Kesimpulan yang pertama. Yang sialnya adalah orang yang menyialkan bulan Safar. Yang kedua, jangan kita menjadikan sesuatu perkara yang saya bagi contoh tadi itu, jangan kita menjadikan apa yang saya bagi contoh tadi itu, biawaknya, pinggannya, cawannya, jarumnya, keningnya, rama-ramanya, asbab untuk kita tidak melakukan sesuatu perkara yang kita nak buat. Boleh faham, ya? Jangan kita jadikan apa yang kita nampak tadi, biawaknya, rama-ramanya, macam-macam tadi tu, pinggannya, cawannya, asbab untuk kita meninggalkan sesuatu perkara yang kita nak buat hari itu. Contohnya hari ini, kejap lagi balik kuliah ni, selepas sarapan nak pergi Tesco, contoh. Keluar lorong depan rumah, biawak lalu. Tak jadi, maknya dia kita balik lah. Kita pergi Tanjung Minyak, kita pergi ke lain pula. Tak nak pergi Tesco, kita pergi Family Store, Kelebah, contoh. Tengah drive kereta ni, nak pergi ke Tesco. Keluar lorong, maknya tak nampak, bapaknya nampak sebab bapaknya yang drive kereta, maknya tengah tengok telefon. Bukan tengok telefon apa, tengok map nak pergi Tesco, tengok map. Nak pergi Tesco. Tiba-tiba bapaknya pusing ke jalan lain. Bang, kenapa bang? Tadi engkau tengah-tengok telefon tadi, biawak melintas. Dia pun bagi signal, pergi Family Store Kelebah. Sebab apa? Ni tak baik ni, dia kata ni.
Jadi jangan kita jadikan ianya sebagai asbab kita buat satu perkara. Tawakal pada Allah. Yang ketiga, larangan-larangan berkenaan bila mana kita dah lakukan. Contoh mungkin you terlibat dengan mandi safar ke apa ke. Saya tak nak cerita mandi safar ni sebab mandi safar ni saya rasa tuan-tuan mungkin lebih arif. Apa yang berlaku dalam pesta mandi safar tersebut. Ada orang tanya, Ustaz, dulu saya terlibat, habis kuliah ni, saya sentuh sikit. Habis kuliah ditahan dekat depan. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz ni? Tanya. Pasal mandi safar. Saya tak tahu mandi safar sebab saya tak pernah terlibat dengan mandi safar. Orang Kedah tak tahu mandi safar ni, tak tahu. Saya pernah terlibat Ustaz, macam mana cara nak buat? Cara mana saya nak maknanya ni, insaf lah. Taubatnya lah selesai. Minta doa pada Allah. Solat taubat banyak-banyak. Sebab dia kata, ya Allah, macam-macam berlaku di Tanjung Keling tu. Sehingga kan video yang saya katakan, nanti kita balik carilah. Safar 1962 Finas. Sehingga kan di hujung cerita itu menyebutkan natijah daripada pesta mandi safar tersebut, saya bertemu dengan jodoh saya dan anak saya sekarang ni dah 3, dia kata. Maknanya mandi safar itu salah satunya bertemu jodoh di mana? Tanjung Keling. Wallahu alam lah. Ya, sebab kisahnya sedemikian. Dalam video tersebut disebutkan berkaitan dengan apa? Pesta mandi safar tersebut menyebabkan dijumpa jodoh di Tanjung Keling. Itu contohlah yang dalam filem berkenaan yang saya tengok. Jadi maknanya apa tindakan kita? Istighfarlah pada Allah banyak-banyak kerana amalan berkenaan umpama kita menafikan qada dan qadar Allah. Sebab itu dia termasuk berkaitan dengan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali, sama-samalah kita jadikan diri kita ni orang yang beragama. Bukan nak suruh jadi ustaz semua, tidak. Hendaklah dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, jadi orang yang beragama. Sebab kita ni beragama dengan agama Islam. Ingat, sebarang tindakan kita, sebarang perbuatan kita, ada hukum yang menanti. Kita buat sekian, ini hukum dia. Kita buat sekian, ini hukum dia. Kita buat sekian, ini hukum dia. Semuanya ada hukum. Sebab itu saya katakan, jadilah diri kita sebagai orang yang beragama. Tanya agama kita benarkan ataupun tidak. Tanya agama kita ni benarkan perbuatan berkenaan ataupun tidak. Sebab itu tidak gunanya kita belajar tentang hukumnya dari sudut haramnya, dari sudut makruhnya, dari sudut harusnya, dari sudut sunatnya, dari sudut wajibnya. Tak ada guna kita belajar hukum-hukum berkenaan kalau ianya tidak diamalkan. Moga-moga apa yang saya kongsikan pada pagi ini sedikit sebanyak memberikan penerangan kepada saya dan kepada semua, dan saya mohon maaflah. Ustaz ni mengata aku dah pagi ni. Saya tak tujukan kepada siapa-siapa. Ya, sekiranya pernah kita terlibat dan sebagainya, mengadulah dengan Allah Subhanahu wa taala, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala ya pengampunannya. Mungkin pergi sonok-sonok tak ada masalah, pesta mandi safar ni kan ya. Jadi maknanya moga-moga apa yang disebutkan tadi, di antaranya berkaitan dengan at-tayyarah tadi, berkaitan dengan apa yang berlaku dalam suasana bulan Safar, jauhkan daripada tanggapan-tanggapan buruk tentang buruknya, sialnya bulan Safar. Sekadar itu saja, moga-moga saya mohon maaf. Mungkin ada yang terkasar bahasa, mungkin ada yang terguris hati, ya. Saya mohon maaf. Hanya sekadar ingatan untuk saya dan ingatan untuk semua. Moga-moga ada manfaat, ada barakah pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.